Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke saluran Maktabah Ilham ni. Bersama saya lagi Zulekha dalam segmen Bukutopia. Okey, memandangkan sekarang PKP pun akan dilanjutkan sampai 28 Jun. Daripada kita tak tahu nak buat apa, lebih baik kita baca buku. Hari ini saya nak berkongsi sebuah buku yang sangat-sangat kena dengan keadaan kita sekarang ni. Apakah buku yang saya akan kongsikan itu? Buku ni tajuk dia terbalik pula. Tajuk dia adalah Wabak. Buku ni bertajuk Wabak. Keluaran Tukul Cetak. Buku yang saya nak kongsikan ini adalah sebuah novel yang ditulis oleh seorang penulis yang merupakan juga seorang jurnalis dan juga ahli falsafah daripada Perancis bernama Albert Camus. Okey, buku ni pertama kali diterbitkan pada 1947 dan dah banyak diterjemahkan kepada banyak bahasa lah. Sekarang ni kita dah ada terjemahan bahasa Melayu bertajuk Wabak. Novel ni mengandungi 5 bab semua. Buku ni menceritakan tentang apa? Daripada tajuk dia saja kita dah dapat agak lah apa kejadian dalam buku ni kan. Latar belakang masa dalam buku ni adalah sekitar tahun 1940-an. Novel ini bukan menceritakan kemenangan mereka melawan wabak ni. Sebaliknya menceritakan tentang kesaksian seorang pencerita yang mana pencerita ni dirahsiakan identitinya sampailah bab yang kelima. Kalau nak tahu siapa pencerita ni, kena bacalah sampai habis buku ni. Pencerita menceritakan kesaksiannya mengenai sebuah kejadian aneh di sebuah bandar yang bernama Oran, yang mana bandar ni telah diserang oleh satu wabak bawaan tikus. Bandar Oran merupakan sebuah pelabuhan kecil yang terletak di pesisir pantai Algeria, yang mana waktu tu Algeria masih lagi di bawah jajahan Perancis. Jadi bandar Oran ni merupakan pusat pentadbiran Perancis di Algeria masa tu. Okay. Albert Camus melalui kesaksian pencerita memberitahu kita yang bandar Oran ni adalah sebuah bandar yang tidak ada istimewanya. Saya baca sikit dia punya apa yang diceritakan mengenai bandar Oran ni. Okay. Oran bukanlah sebuah bandar yang cantik, namun udaranya begitu nyaman sekali. Sebab itu diperlukan masa untuk sedar apa yang membezakannya dengan mana-mana bandar perdagangan yang lain. Cuba bayangkan sebuah bandar tanpa burung-burung, rimbunan pokok atau kebun, juga tanpa bunyi kepak-kepak sayap atau gemersik dedaunan. Pendek kata, sebuah bandar yang kosong. Begitulah orang. Pencerita macam tertanya-tanya juga kenapa bandar Oran ni tiba-tiba sahaja diserang bawaan tikus. Saya tak nak masuk terlampau jauh untuk menghuraikan watak-watak yang ada dalam buku ni, sebab kita semua tahu, kita pun dah mengalami keadaan yang sama, yang mana bila terjadi sesuatu penularan wabak, akan ada doktor, akan ada jururawat, akan ada datuk bandar yang bertugas dekat tempat tu, akan ada juga petugas media, wartawan dan segalanya lah untuk menyampaikan berita kepada orang ramai kan. Tapi yang saya nak sentuh dekat sini adalah novel ni sebenarnya berkenaan apa. Walaupun saya pernah baca yang Albert Camus tak nak mengaitkan novel tulisan dia yang ni mengenai sebuah aliran falsafah, tapi saya rasa itulah yang ada dekat dalam buku ni. Secara tak sengaja mungkin dia dah menulis apa yang berdasarkan aliran falsafah. Itulah sebab Albert Camus tadi saya sebut masa awal, dia merupakan salah seorang ahli falsafah kan. Okey, dalam buku ni menceritakan tentang falsafah apa? Yang saya nak sebutkan dekat sini adalah falsafah Eksistensialisme tu apa? Okey, tergeliat lidah. Eksistensialisme ini adalah satu cabang daripada bidang falsafah yang meneroka ataupun mengkaji persoalan kewujudan manusia, yang mana berpusat kepada pengalaman hidup manusia, tentang apa yang manusia fikirkan, apa yang manusia rasakan, dan kenapa manusia bertindak mengikut apa yang dirasa dan fikirkan tu. Apalah kaitan eksistensialisme dengan apa cerita-cerita apa yang ada dekat dalam buku ni kan. Saya boleh kata kat sini dia banyak berkaitan dengan perasaan manusia lah bila dalam menghadapi wabak tu. Antara yang dekat sini saya nak sebut, yang pertama adalah mula-mula penduduk Oran tu sendiri, doktor-doktor yang merawat pesakit tu sendiri macam susah nak percayalah apa yang berlaku ni kan. Jadi bila dah setiap hari tu kematian makin meningkat, pada akhir bab yang pertama diumumkan yang darurat berlaku di bandar Oran ni dan sempadan terpaksa ditutup. Seperti yang kita juga mengalami bila berlakunya satu-satu wabak yang kita sendiri tak pasti apa yang jadi kan sebenarnya. Kita pun macam
rasa tak percaya, nak percaya ke tak, rasa macam ragu-ragu. Jadi akan ada penyebaran berita palsu. Masa zaman tu dah digambarkan macam mana akan ada berita-berita palsu yang tersebar bila orang dah mula bimbang dengan keadaan yang berlaku. Apabila diisytiharkan darurat, bandar orang ni terpaksa ditutup sempadannya. Ada juga orang yang tidak bertanggungjawab cuba lari sebelum penutupan sempadan tu. Bahkan selepas penutupan sempadan pun ada juga yang cuba lari melalui jalan tikus. Memang benda tu dah digambarkan lah dekat dalam buku ni dengan sangat jayanya. Dalam buku ni juga kita dapat tengok lah macam mana para petugas barisan hadapan, doktor-doktor, jururawat, petugas media cuba bertarung dengan wabak yang kita tak dapat, musuh yang kita tak dapat nak lihat lah. Ada setengah petugas barisan hadapan ni dihantar daripada luar Bandar Oran untuk menolong penduduk dekat dalam Bandar Oran ni untuk sama-sama melawan wabak jangkitan ni kan. Akhir sekali yang saya nak sebut dekat sini adalah tentang rasa pengharapan. Dan satu lagi adalah rasa keputusasaan dekat dalam kalangan penduduk orang ni. Kita tengok ada penduduk orang ni yang masih mengharap agar tidak dijangkiti, dapat selamat daripada wabak ni dan dapat bertemu dengan ahli keluarga mereka yang dah lama terpisahkan. Saya suka sangat penulis ni dari sudut pandang pencerita, menggambarkan macam mana rasa keputusasaan sesetengah penduduk orang lah. Antaranya dengan seorang lelaki yang berjalan di jalan yang kosong dengan kepala yang menunduk macam tu. Dia rasa macam dah tak ada makna hidup untuk diteruskan. Walaupun dia tak ada istimewanya, tapi orang ni ada tetap sebuah bandar yang sibuk lah dengan penduduknya. Tetapi bila diisytiharkan darurat dan perniagaan terpaksa ditutup, jadi penduduk bandar orang dah tak dapat nak bersosial. Bandar orang bertukar menjadi sebuah bandar yang sepi. Gambaran penulis dekat sini adalah kertas-kertas akhbar yang berterbangan di di lorong-lorong yang sepi disebabkan penutupan kedai-kedai itulah. Itulah apa yang penduduk orang tu rasa, dan lebih kurang samalah juga dengan keadaan kita sekarang ni, yang mana kita terpaksa duduk lama dekat dalam rumah disebabkan kita ber-PKP, kedai kena tutup. Kita tak dapat nak bersosial macam biasa, tak dapat nak berkumpul ramai-ramai, lepak dekat kedai mamak tengok bola malam-malam kan. Itulah juga yang penduduk orang tu rasa. Secara peribadi saya merasakan novel ni agak meleret-leret, tapi bagi saya mungkin itulah tujuan penulis buat cerita yang agak meleret-leret. Sebab bila terjadi sesuatu wabak, sempadan pun ditutup, kita kena duduk rumah saja. Kita tak tahu nak buat apa, dan kalau kita tak tahu nak buat apa, kita akan merasakan yang hari-hari kita tu berjalan sangat-sangat perlahan. Dan sebab itu mungkin lah kenapa novel ini ditulis agak meleret-leret. Tapi bagi saya meleret-leret dia tak adalah melampau sangat. Itu saja perkongsian saya untuk novel ni, novel Wabak daripada Albert Camus. Saya rasa inilah buku yang terbaik untuk kita sekarang ni, dan mungkin kita dapat belajar sesuatu dengan membaca buku ni daripada menilai balik sikap kita, macam mana kita bertindak dalam pandemik ni lah. Adakah kita juga menjadi orang-orang yang tidak bertanggungjawab, atau adakah kita menjadi orang-orang yang bertanggungjawab dalam kalangan penduduk orang tu. Akhir kata, saya mengharapkan semua orang dapat jaga SOP dan lekuk penularan COVID-19 ni segera turun, dan kita dapat berhimpun semula bersama-sama dengan keluarga macam sebelum ni. Semoga yang belum terjangkit wabak COVID-19 ni janganlah kita kena, elakkanlah daripada kita kena. Dan kalau yang dah kena, semoga cepat sembuh, semoga dapat balik ke pangkuan keluarga. Jangan lupa langgan saluran ni dan tekan butang notifikasi supaya anda dapat tahu kalau saya ada upload video-video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, buku ni ditulis oleh seorang jurnalis dan juga ahli falsafah daripada Palestin pula dah.